Okey, kembali kita saat ini para pendengar. Alhamdulillah petang Khamis bersama menerusi segmen Usrati, dan biasanya tajuk-tajuk yang kita bincangkan menerusi ruangan ini tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang mana mudah-mudahan di hujung nanti apa yang dibincangkan memberi panduan, mungkin juga menimbulkan kesedaran untuk kita tambah baik kehidupan kita dari hari ke hari. Dan petang ini tetamu yang biasa bersama dengan anda tu bukan, kita ganti dengan seseorang yang saya kira tak kurang hebatnya juga bersama dengan Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kongsi petang ni. Ya, terima kasih jemput juga. Ya, jemput. Takut Ustaz je sibuk sangat, tapi alhamdulillah Baik Ustaz, petang ni tajuk ni memang sangat dekat dan saya suka tajuk ni sebenarnya. Cemburu dan marah. Dua sifat ini memang fitrah ada dalam diri manusia. Kalau tak cemburu sangat pun susah juga, cemburu terlebih pun lagi susah. Kalau marah tak marah pun payah, kalau terlebih marah pun susah juga. Jadi macam mana nak seimbangkan antara cemburu dan marah tu? Mungkin jawab ini gambaran kepada apa yang kita bincangkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih DJ Siti dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan petang hari kita ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca dekat luar mendung, dekat dalam sejuk. Tapi insya-Allah perbincangan kita pada petang ini dekatlah, santai-santai juga macam biasalah. Jadi macam biasa saya ni jadi tayamum lagi hari ni untuk menggantikan kepada Al-Fadilah Ustazah Nur Hafizah Musa. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini kita dapat manfaat sama-samalah untuk perbincangan pada petang ni. Baik. Jadi tajuk yang dipilih untuk kita sembangkan pada petang ni adalah cemburu dan marah. Ataupun dalam bahasa Jawanya disebut how to deal with anger and jealousy. Itu dalam bahasanya itulah. Jadi kita nak deal dengan dua sifat yang dia terbit daripada dalam hati kita. A'malul qulub, benda yang dia terbit daripada dalam hati. Jadi daripada mana timbulnya dua sifat ini, terutama kita lebih fokuskan kepada jealousy ataupun cemburu ni lah. Sebab dalam rumah tangga saya ingat tak ada keluarga ataupun tak ada orang yang dia tidak terkena kepada sifat ini, sama ada orang lain yang merasa cemburu kepada dia ataupun dia sendiri merasa cemburu kepada orang lain. Saya ingat ini fitrah lah. Fitrah kepada manusia. Jadi hakikat kepada kecemburuan yang timbul, hakikatnya dia adalah wujud daripada perasaan cinta, yang disebut sebagai al-widad, ataupun daripada perasaan rindu, ataupun kita sebut al-ishq. Jadi ini adalah amalan-amalan hati yang menyebabkan terzahir disebabkan adanya cinta lah, akan adanya cemburu. Sebabnya cemburu ni dia takkan timbul bagi orang yang tak ada rasa cinta. Jadi titik tolak dia adalah bermulanya kecemburuan adalah disebabkan oleh cinta. Dan kita pun tahu pernikahan pun dia takkan ada rasa bahagia dan takkan ada faedah dia kalau tak ada rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan isteri. Nak pula kalau kena kahwin paksa kahwin diaturkan. Kahwin diaturkan dan sebagainya, mungkin akan datang juga perasaan cinta dan sebagainya. Tapi cemburu yang kita nak sembangkan pada petang ini, bibit-bibitnya timbul adalah daripada pencinta. Maknanya orang yang mencinta. Sebab kalau tidak ada rasa cinta, dia nak cemburu buat apa? Yalah. Dia takkan pernah kisah kalau dia tak mencinta. Dia tak kisah pun nak cemburu apa benda yang nak cemburu kan, dia tak cemburu. Tapi bila ada rasa cinta, sebab hakikat cemburu ni apa dia? Dia adalah satu kebencian seseorang untuk dia disamakan dengan orang lain dalam hak dia. Maknanya dia benci untuk ada orang lain yang nak disamakan hak itu dengan dia. Itu hakikat cemburu sebenarnya lah. Jadi dan itu sebenarnya adalah buah daripada perasaan cinta. Jadi itu sebagai satu mukaddimah, ataupun kita kata daripada mana datang, orang kata cemburu ni datang dari mana? Daripada rasa cinta. Kalau orang ada rasa cinta, baru dia ada rasa cemburu. Sebab
sifat cemburu ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang yang dianugerahkan harta. Dia ada harta, dia mesti rasa takut kalau hartanya tu dikebas orang. Yalah. Ya. Maknanya ada duit, Allah bagi kita rezeki apa semua. Ada duit, mesti kita rasa takut duit kita tu dikebas orang. Ya. Jadi ada orang yang dia simpan duit dia elok-elok, dia jaga. Ya, sebabnya adalah dia takut dikebas orang. Samalah maknanya seperti Allah kurniakan kita sifat cemburu ni. Seperti mana kita rasa takut harta kita dikebas orang, begitu juga kita diberikan perasaan cemburu untuk kita ada rasa bimbang itu kepada hak kita yang mungkin sahaja dirampas orang. Sama macam itulah. Tak kira lah hak tu hak apa. Banyaklah hak dia. Ada hak pasangan, ada hak masa, ada hak daripada sudut harta dan sebagainya. Jadi di situ kecemburuan ini timbul adalah daripada bibit-bibit kita merasa bimbang kepada hak-hak kita yang tidak tertunai. Dan hakikatnya sebenarnya cemburu ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak didik hamba supaya mengakui bahawa setiap nikmat yang Allah bagi di dunia ni tak kekal. Maknanya mungkin sahaja boleh diambil orang. Betul. Tak kekal. Tak kira siapa yang dikurniakan Allah kepada kita, suami, isteri, anak-anak, harta, kawan-kawan sepejabat, majikan, pekerja, jiran, siapa sahaja yang dikurniakan Allah kepada kita, itu mungkin sahaja boleh ditarik oleh Allah SWT. Nikmat-nikmat kita ni duduk keliling orang baik-baik, mungkin sahaja ditarik oleh Allah. Jadi kalau macam harta tadi, kalau takut kena kebas, takut kena kebas, dia simpan elok-elok, tak apalah. Tapi kalau harta takut kena kebas, dia pergi tayang-tayang lagi kat orang, letak batu berlian kat rata-rata tempat tepi jalan. Lepas tu bila orang ambil, dia marah. Ini orang bodoh je saya ingat. Keadaan macam tu. Begitu juga maknanya orang yang cemburu. Kalau dia sendiri yang menyebabkan keadaan cemburu itu berlaku, contohlah contohnya seorang suami yang dia mungkin suka tengok isteri dia bercantik-cantik. Pada pandangan dia sukalah. Dia suruh pakai skirt, suruh pakai seksi untuk dia lah. Tapi mungkin isteri dia tu pakai juga keadaan yang sama di luar. Maknanya dia pun rasa macam kadang-kadang tu bangga pula. Dia bangga pula, oh maknanya isteri aku cantik dipandang orang. Kemudian bila isteri dia mengorat oleh orang lain, dia marah pula. Dia jealous. Siapa yang menyebabkan jealous tu asal-asalnya? Dia lah. Dia yang membenarkan kepada isterinya itu untuk berkeadaan sedemikian. Jadi macam perumpamaan tadilah, orang sayang harta, takut dikebas orang, tapi dia pergi letak merata-rata sampai orang tengok. Dia yang tayang benda tu, mengakibatkan akhirnya datang kecemburuan pada dia, lalu dia salahkan kepada keadaan. Ini antara bentuk-bentuk cemburu yang ada lah. Dan hakikatnya cemburu ni memang fitrah kepada lelaki dan kepada perempuan, tapi terutamanya orang perempuan lah. Lebihnya pada orang perempuan. Sebab kita lihat banyak pun kisah daripada riwayat-riwayat daripada Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW, yang pernah berkeadaan dalam keadaan cemburu. Maksudnya cemburu ni tak terlepas kepada sesiapa pun, hatta kepada Nabi SAW sendiri, dan juga kepada para isteri Rasulullah SAW juga. Pun ada. Dalam satu kisah Nabi SAW pernah berada di salah sebuah rumah daripada isteri baginda Nabi. Ini hadis riwayat Anas daripada Sahih Bukhari. Hadis sahih yang cerita tentang Nabi berada di rumah salah seorang daripada isteri. Ini cerita Sayyidina Anas. Tapi dalam cerita tu tak disebut nama. Tak disebut nama. Tapi para ulama, contohnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kisahkan disebut siapakah dia orang itu. Jadi Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah waktu itu. Kemudian datang seorang hamba bawakan makanan. Hamba ini dihantar oleh isteri Nabi yang lain. Dalam riwayat hadis itu disebut isteri Nabi yang lain. Tapi disyarahkan oleh Ibn Hajar rahimahullah, orang yang hantar ni adalah Sayyidatina Zainab. Sayyidah Zainab yang hantar makanan ke rumah Nabi SAW. Waktu tu Nabi bersama Aisyah. Jadi bila Rasulullah bila sampai je pelayan ini, hamba ini untuk datang bertemu dengan Nabi, dibawa kepada pinggan makanan itu. Jadi tiba-tiba
Sayyidatina Aisyah pukul tangan pelayan itu sehingga jatuh makanan tu, pecah pinggan. Jatuh, pukul jatuh. Jadi Nabi SAW tengok pada keadaan itu, Nabi bangun slow-slow, Nabi kutip makanan tu satu-satu, Nabi kutip balik pinggan yang pecah itu. Kemudian disebut kepada pelayan tersebut tadi, makanlah, kamu makanlah, ibu kamu tu tengah jealous, tengah cemburu. Kamu makanlah, ibu kamu tu sedang cemburu. Jadi dah selesai makan, Nabi pun ambil balik pinggan daripada rumah Sayyidatina Aisyah yang elok, diberikan balik kepada pelayan itu, dan pinggan yang pecah tu disimpan di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi tengok bagaimana Nabi SAW pun melayan Karenah, isteri yang cemburu lah, kita katakan, kerana kecemburuan Sayyidatina Aisyah kepada isteri-isteri yang lain. Jadi itu antara bentuk lah, kita kata fitrah manusia memang dilanda dengan perasaan cemburu lah. Okey, elok tak elok Ustaz ada cemburu ni? Dan kalau elok, tahap mana kena ada tu, dan kalau tak elok tu kenapa? Baik, jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya cemburu ni ada dua jenis. Macam yang Kak Siti sebut tadi tu, betul lah. Mula-mula tu dia tak boleh melampau sangat, tak ada langsung pun tak boleh juga. Jadi sifat-sifat yang Allah SWT cipta ni kepada manusia ni cukup cantik lah. Cemburu ni perlu ada, tapi tak boleh berlebihan. Sebab ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Inna minal ghirah. Ghirah ni dalam bahasa Arab cemburu lah. Ghirah. Ma yuhibbullah minha ma yabghudullah fal ghirah allati yuhibbullah al ghiratu fi raibah wal ghiratu allati yabghudullahu al ghirah fi ghairi raibah. Jadi ada dua jenis sebenarnya. Daripada hadis ini disebutkan ada dua jenis cemburu. Ada satu jenis cemburu ini dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu lagi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ni ghirah yang digalakkan untuk kita buat. Yang kedua ni adalah ghirah yang haram untuk kita buat. Yang itu yang disukai ni apa dia? Cemburu bila yang dicintai Allah SWT, bila mana tidak ada di sana sangkaan ataupun tuduhan. Sedangkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang tidak berada di landasan keraguan ataupun tuduhan ataupun tuhmahan. Jadi sebab apa cemburu ni satu sifat yang bila berlebihan dia akan bawa kepada tuhmahan. Contohnya apa? Manusia akan cuba mencari-cari salah. Dia akan mengintai-intai salah. Laki aku ni balik lewat ni gimana kan? Balik lewat ni ke mana dia pergi? Cakapnya ialah keluar dengan kawan-kawan. Boleh pakai ke cakap dia keluar dengan kawan-kawan? Kan di situ dia bermula dengan raibah, dengan keraguan. Jadi cemburu yang tidak ada keraguan di sini adalah cemburu yang disukai oleh Allah SWT. Maksudnya yang tak ada keraguan ni cemburu yang tidaklah melanggar kepada syariat Allah SWT. Ada pun contoh seorang lelaki, dia cemburu ada orang lelaki keluar masuk rumah dia. Contoh sembang dengan bini dia lama sangat. Iaitu cemburu yang memang perlu dijaga, memang disukai oleh Allah SWT sebab dia menjaga kepada keluarga. Ada pun cemburu yang tidak disukai oleh Allah ni, cemburu yang di sana ada keraguan, tohmahan-tohmahan, buruk-buruk sangka yang berlaku di dalam kepala, yang tentunya hasutan daripada syaitan. Kita tahu satu, kita ambil kesimpulan itu je, bahawa sifat buruk ini adalah daripada syaitan. Kecemburuan, kita panggil apa? Jealous without eye. Blind jealous. Cemburu buta. Cemburu buta tu. Jadi cemburu buta ni maknanya melampau dalam kecemburuan lah. Maknanya dah suami tu cakap dia keluar pergi main dengan kawan-kawan, kenapa dia pergi siasat-siasat lagi? Dilayani kepada sangka-sangka buruk yang ada dalam kepala. Sebab yang mendatangkan sangka buruk ni siapa? Syaitan. Betul. Sebab syaitan sebelum kita kahwin, kerja dia tak bagi kita kahwin. Buatlah maksiat tak apa, keluar dua-dua tak apa, tak masalah. Buatlah apa-apa maksiat pun, yang penting jangan kahwin. Itu usaha dia waktu sebelum kahwin. Lepas daripada kahwin, usaha dia berubah dah. Usaha dia berubah kepada bercerai pula.
Kau dah kahwin, dah selamat ni, aku dah tak gembira dengan perbuatan kau ni. Jadi dia nak suruh bercerai pula. Antara cara paling kerap ataupun paling selamat ataupun paling berkesan bagi syaitan untuk menceraikan cerai-berai orang adalah melalui cemburu. Datangkan sangkaan-sangkaan. Didatangkan dengan sangkaan-sangkaan. Jadi ada dua jenis tu. Satu yang boleh-bolehkan dan satu lagi tidak dibolehkan. Sebab apa? Impak dia besar. Yang cemburu buta ni adalah impak dia sangat besar, mengakibatkan putus hubungan, persahabatan pun boleh putus. Kalau yang bertunang pun cancel tunang. Yang dah kahwin pun jadi bercerai. Yang lagi teruk lagi, dia jadi kepada jenayah-jenayah. Yalah. Berapa ramai orang pergi cari bomoh sebab jealous. Jadi berlaku kes jenayah, kes bunuh, tak boleh tengok orang ni lebih. Lalu berlaku macam-macam lah benda. Kes-kes jenayah, khianat, simbah asid dan sebagainya. Kita dengar macam tak logik. Kenapa yang sampai macam tu sekali? Rupa-rupanya sebab cemburu sahaja. Kadang-kadang dia boleh bawa efek yang lagi teruk lah. Jadi di sana sebenarnya ada banyaklah sebab kalau kita nak ceritakan. Sebab-sebab lain untuk cemburu ni. Yang pertama, biasanya cemburu ni berlaku bila dia berlaku pada dia tidak senang dengan kelebihan yang ada pada orang lain. Maknanya tamak lah. Dia maksudnya ada orang lain lebih pada dia daripada macam-macam segala segilah. Tak boleh tengok. Contohnya, dia kalau orang perempuan dengan orang perempuan, dia tak boleh tengok cantik. Yalah. Kalau orang perempuan ni ada yang cantik, jaga dia bermusuh. Sebab cantik je. Maknanya dia rasa perempuan ni lagi cantik daripada dia. Jaga dia bermusuh. Kadang-kadang ada orang dia cemburu. Sebab cemburu ni perkara yang fitrah. Tapi bila dia jadi teruk, dia akan pergi pada hasad. Cemburu, asalnya cemburu. Tapi bila teruk, dia akan pergi pada hasad. Sebab itu sesuatu sifat bila dia jadi melampau, Islam pun tidak galakkan. Betul. Jadi ada orang dia tak boleh tengok orang kaya. Itu kelebihan kan. Orang cantik kan kelebihan pada dia. Mungkin kurang pada kita, dia memang lebih cantik. Tapi sebabkan rasa cemburu, jadi kadang-kadang tu putus persahabatan. Jadi kadang-kadang ada orang jealous ataupun cemburu orang lagi bijak daripada dia. Waktu universiti, kalau ada orang hak markah lebih, tengok ada sesetengah tu mendengki, hapuskan nota dia. Assignment dia dihilangkan. Ini berlaku masa kita belajar di universiti dulu. Ini sebab apa? Sebab cemburu lah. Asal daripada cemburu. Ada orang yang dia tak boleh tengok orang berjaya. Begitu juga ada orang dia tak boleh tengok orang bahagia. Kalau aku tak dapat dia, orang lain pun tak boleh dapat dia. Macam tu. Kadang-kadang kan. Jadi keadaan yang macam ini biasanya dia adalah termasuk dalam kemelampauan di dalam bersifat dengan sifat cemburu yang mengakibatkan akan hancur kehidupan, terutama kehidupan beragama seluruhnya lah. Begitu juga sebab-sebabnya selain daripada sebab jealous dengan kelebihan orang lain, di sana juga ada sebab terasa bahawa diri sendiri ni kurang, hak yang dia ada tu tertunai, hak yang orang lain patut tunaikan pada dia tu kurang tertunai. Contohnya apa? Contohnya suami lah. Dia banyak habis masa dengan kerja, asyik mengadap dengan dia punya kerja je. Tempat kerja dah lah kerja, balik rumah kerja lagi dia. Ada jenis tu pula mengadap kereta. Tempat kerja dia pergi bawa kereta, tak apalah. Balik rumah, isteri pun dia tak dan tengok apa semua, dia duduk lap kereta je kat depan rumah. Basuh kereta, lap kereta. Sebelum subuh pergi kerja pun bangun-bangun kereta dulu dicari. Jadi ada yang dia rasa kurang hak dia tu tertunai. Suami asyik keluar dengan kawan-kawan je kerja. Bila masa dengan aku? Asyik-asyik dengan kawan-kawan aja, kan? Begitu juga ada sebahagian tu. Hatta kadang-kadang tu dengan pengajian macam tu juga. Asyik-asyik pergi mengaji je bila nak duduk rumah. Ada juga keadaan-keadaan macam tu berlaku. Jadi sebenarnya merasakan bahawa kurang hak diri itu tertunai, itu salah satu daripada sebab berlakunya apa yang kita sebut cemburu lah. Sebab ini bukan berlaku pada orang biasa je, pada ulama' pun berlaku. Kalau kita ambil satu kisah daripada Al-Imam Sibawih, imam dalam Nahu.
Sibawaih orang Parsi yang cukup hebat ilmu nahwu bahasa Arab dia. Dia ada satu kitab, nama kitab dia Al-Kitab. Okay. Lebih kurang dalam 5 jilid lah. 5 jilid dicetak. Kitab ni jadi panduan seluruh dunia. Okey. Jadi panduan seluruh dunia dalam ilmu nahwu, maknanya pakarnya tu Sibawaih lah. Nama tu nama yang makruf lah bagi orang yang mengaji bahasa Arab, mesti kenal punya kitab Al-Kitab. Jadi dia dikenali dengan kitab dia tu Al-Kitab. Tapi dia ada satu kisah di sebalik daripada kitab itu, iaitulah Sibawaih ni dia ada seorang isteri. Dan Sibawaih ni biasa ulama. Dia punya hemah dia adalah pada ilmu. Hemah dia adalah pada agama. Jadi lepas dia kahwin dengan isteri dia, nafsu dia tu pun pada ilmu jugalah. Masih lagi maknanya hemah dia adalah pada ilmu. Sebab perkara yang diutamakan dalam hidupnya adalah ilmu. Bagi dia, sehingga kan isterinya rasa terabai. Asyik-asyik dia ni mengadap buku je, asyik menulis je, asyik-asyik ilmu, mengajar, belajar. Jadi akhirnya timbul rasa cemburu ni. Bukan cemburu pada orang ni. Dia cemburu pada buku. Kawan tu menulis buku, jadi dia cemburu pada buku. Dan kecemburuan ini tentunya dibisikkan lagi oleh syaitan. Bisik, kamu kau tengok laki kamu tu, bukannya layan kamu pun, kahwin pun tak guna. Jadi apa yang menyebabkan berlaku suami kamu tu buat macam tu pada kamu? Sebab buku dia tu lah. Jadi caranya untuk kamu alihkan perhatian suami kamu tu kepada kamu, jangan lagi kepada buku itu, adalah dengan menghapuskan buku tu. Ini bisikan syaitan. Ini bisikan syaitan. Sebab biasanya orang lelaki ni dia jarang terpengaruh dengan syaitan. Yang terpengaruh ni orang perempuan. Daripada cucu datuk-datuk kita dulu pun kan. Kita tengok kisah Nabi Adam AS begitu juga. Syaitan pujuk Adam untuk makan buah khuldi, tak berjaya. Tapi dipujuk kepada Hawa makan, Hawa yang pujuk Adam. Jadi orang perempuan memang cepat kalah dengan bisikan syaitan. Dan orang lelaki memang cepat kalah dengan orang perempuan. Jadi itu keadaan, memang fitrah daripada keadaan dulu lagi. Jadi akhirnya kalah isteri Sibawaih ni, terhasut juga dengan hasutan syaitan, dibakarnya kitab. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Sibawaih itu dibakar. Hilang kitab itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Imam? Dia tengok, tak apalah, dah hilang, nak buat macam mana? Tulis balik. Tulis balik. Yang tulis balik itu 5 jilid yang jadi rujukan dunia sekarang. Kata Al-Imam, subhanallah, kitab yang aku tulis ini adalah baki yang aku dan ingat daripada apa yang aku pernah tulis dulu. Maknanya baki ni sikit sangat. Yang dia teringat lah, maknanya yang dia ingat. Bukan macam kita sekarang tulis buku ada soft copy, pen drive. Kita backup 2-3 tempat, boleh cover balik. Ini tak ada, memang makhtutat itulah. Kalau dah hilang, hilanglah apa yang ada dalam otak dia je lah. Jadi kata beliau adalah yang ada sekarang ni tu, itulah kitabnya yang ditulis balik saki-baki daripada apa yang dia ingat daripada ilmu. Kalau kita bayangkan, kalaulah kitab tu ada lagi sampai sekarang, berapa banyak umat manfaatkan. Betul. Ilmu yang macam itu pun jadi rujukan dunia. Kalau kitab asal tu ada, lagilah kita tak boleh nak cakap, memang cukup hebat lah. Tapi ini berlaku sebab apa? Sebab kecemburuan daripada seorang wanita. Jadi kita kena ingatlah, ada benda-benda yang kita boleh ambil untuk kita cemburu, dan ada benda yang tidak. Di mana kita nak letakkan dia punya, apa kita panggil tu, kayu ukur. Kayu ukur. Kecemburuan ini kalau dia berlaku kepada perkara-perkara yang memang di luar daripada syariat, itu memang itulah ghirah yang masa Rasulullah SAW dulu pun begitulah. Maknanya kita panggil apa, sifat satu perasaan untuk kita mempertahankan perkara yang kita rasa menjadi hak bagi kita. Itu mesti sifat cemburu tu. Macam mana Islam diserang dan sebagainya, ginilah Rasul dengan para sahabat, mereka mempertahankan. Sebab ada rasa cemburu yang Islam direndah-rendahkan contoh. Jadi sebab itu mereka naik. Jadi dia punya kayu ukur dia adalah, kalau kecemburuan itu berlaku disebabkan dunia, maka ia akan sia-sia. Cemburu yang berlaku disebabkan dunia, kita akan jadi sia-sia. Sebab apa? Kita cinta dunia ni tak kekal.
Dunia memang tidak akan kekal. Jadi nak buat apa kita bersusah-susah untuk benda yang sebenarnya tidak pernah kekal. Maksudnya kalau kita kata susah kita cemburu kan ke suami kita, ataupun kita cemburu pada isteri kita, sehingga menyebabkan dahlah kita susah hati. Susah hati kita ni dah penat dah kita fikir. Betul. Tak sakit jantung dapat sakit jantung. Lepas tu nak fikirkan susah hati orang lain pula lagi. Sedangkan benda itu adalah satu perkara yang tidak kekal. Betul. Jadi bila cemburunya sebab dunia, maka di situ ada kesia-siaan. Sebab apa? Ini pun disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Allah sebut apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam ayat itu Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa kamu, anak kamu, saudara kamu, isteri kamu atau suami-suami, pasanganlah, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang dia akan merosot, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu redha, kamu suka sangat duduk di dalamnya, kalau semua benda-benda itu jadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul, dan juga lebih daripada kamu berjihad untuk agama Allah, maka tunggulah, kata Allah, sehingga Allah datangkan keputusan azab siksanya. Kerana Allah takkan bagi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Jadi benda-benda ni memang dekat dengan kita. Anak, isteri, bapa, mak, harta, bisnes, semua benda-benda itu dekat dengan kita. Dan kadang-kadang benda itulah yang menyebabkan berlaku jealous dan sebagainya. Tapi maknanya, sebab saya dah sebut tadi bahawa cemburu ni dia datang daripada cinta. Sebab kalau kita berlebihan pada kita cinta perkara ini, Allah dah datangkan ancaman. Jadi kecemburuan ini perlu diletakkan selaras dengan agama. Kalau untuk dunia, berpada-padalah. Kalau untuk akhirat, maka itu adalah satu perkara yang kita sebenarnya banyak benda kalau kita nak positifkan, kita boleh positifkan. Kalau kita nak jadikan dia untuk pahala agama, macam contoh suami tak ada, asyik tak ada je suami. Daripada satu sudut, di sana isteri yang sentiasa doakan suami dia contohnya, akan dapat pahala di situ. Contoh ustaz-ustaz ataupun ustaz ialah mana-mana pun ceramah yang kerap pergi ceramah, mengajar, isteri semua tak bagi, jangan keluar rumah, biar duduk rumah menghadap dia. Tapi kalau isteri yang positif, tak apa, suami aku pergi ceramah, aku dapat pahala. Kan positif kan benda tu. Jadi sebenarnya ada peluang-peluang yang cukup banyak. Hatta orang kata kalau biasanya orang cemburu, orang marah sangat ni bila suami kahwin lain. Ini fitrah orang perempuan lah, mana-mana orang perempuan pun memang dia akan marah kalau isterinya, suaminya tu niat nak kahwin lain, belum kahwin lagi, baru niat nak kahwin lain. Jadi kalau nak dipositifkan, boleh dipositifkan. Maksudnya bila kahwin lain suami tu, masa yang dia akan ada asal-asalnya untuk dia akan semakin berkurang. Bila masa itu berkurang, dia yang sepatutnya bila suami ada, kan kewajipan dia untuk melayan kepada suami, khidmat pada suami. Jadi bila masa dia dengan suami dia kurang, sebenarnya kalau nak positifkan, dia boleh positifkan, oh ini masa untuk aku dengan Allah. Betul. Sebenarnya kalau dia nak positifkan, kalau dia nak lah. Jadi keadaan itu biasanya susah lah. Dalam bab poligami pun, itu pun satu perkara yang kita sebutkan, biasanya kecemburuan berlaku banyak di situ. Tapi kita sebutkan seorang wanita yang solehah, sepatutnya dia berhadapan dengan perkara tersebut, dia perlu melihat bahawa dia kena menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharuskan kepada perkara tersebut. Tapi ada pun fitrah perasaan wanita yang ada dalam, kita tak boleh nafi. Maknanya dia dalam keadaan wanita yang salihah, sepatutnya begini keadaannya, dia menerima ketetapan hukum Allah dengan mengatakan, ini mesti ada hikmah Allah syariatkan seperti ini. Tapi ada pun dalam hati dia akan ada rasa ketidakselesaan dengan orang yang dinamakan madu ni. Madu pahit. Dia akan mesti ada rasa tidak selesa. Ada pun rasa tidak selesanya tu disimpan dalam hati. Tapi penerimaan dia terhadap hukum syariat Allah itu selesai. Jadi
kalau yang ada sekarang ni disebabkan cemburu apa semua, dia tak boleh terima madu tu, biasalah. Itu fitrah. Sebab rasa cemburu masing-masing. Tapi yang membawa lagi bisik syaitan lagi, ni kau tengok Islam ni apa benda buat macam ni, Tuhan. Jadi menyalahkan Tuhan, menyalahkan sunnah Rasulullah, macam-macam lagi dia akan bawa. Itu kerja syaitan lah. Okey, bila cakap pula tentang marah tu Ustaz, kan dia sangat berkaitan. Dah cemburu tu marah lah kan. Bila nak tak dapat ataupun ialah kehendak yang tak dipenuhi. Okey, marah tu pula macam mana Ustaz? Jadi dia related lah. Related. Bila dah cemburu dia mesti marah. Biasa jarang orang cemburu dia senyum, melainkan dia simpan hati. Biasanya dia akan marah. Jadi terzahir lah apa namanya perasaan marah tu lah. Sebenarnya ni Nabi SAW sendiri pun marah. Orangnya marah. Jadi begitu juga dengan Sayyidatina Aisyah, pernah memarahi kepada Rasulullah SAW. Tapi cara dia macam mana? Yang berlaku sekarang, kepincangan dia adalah marah itu dilepaskan tanpa ada sekatan. Tambah lagi kita sebut tadilah sebab bisikan-bisikan daripada syaitan, dan marah itu daripada syaitan. Dan syaitan itu daripada api. Api kalau bagi lagi api, dia akan marak. Jadi api kena dipadamkan dengan air. Jadi orang yang marah kena dilembutkan dengan cara bagi air. Bukan ambil baldi simbah dia. Tapi maksudnya orang yang marah, kita jangan layan sangat lah. Bagi suami pun dia kena tengok keadaan yang dia perlu lihat pada isterinya. Dia kena pandai tackle. Tengok keadaan isteri. Kadang-kadang isteri dia memang akan ada time-time dia emosional lebih daripada rasional. Tambah lagi kalau time period sebagainya, dia akan ada waktu-waktu yang keadaan sebegitu. Tapi kalau suami dia layankan, dia tengok isteri marah, dia memandang marah itu sebagai marah, itu yang api lawan api tadi. Itu yang marah, lepas tu ceritanya panjang. Kadang-kadang benda kecil je, benda cemburu ni benda boleh bincang. Betul. Dia bincang elok-elok. Okey, apa isu? Kita sit down. Oh, isunya gitu. Tak apa, benda ni selesai lah. Tak ada apa, mungkin itu salah abang kot sikit. Selesai. Kadang-kadang kan. Tapi bila memandang marah sebagai marah, biasanya orang kena marah, dia nak marah balik. Tapi itulah yang tempat ataupun pot utama bisikan syaitan di situ, untuk dia jadikan matlamat asal dia tadi tu. Bercerai. Nak suruh bercerai ni mula bergaduh dulu. Jaranglah orang bercerai elok-elok, tapi ada jugalah. Tapi asalnya kita dah tak sehaluan, kita gaduh lah. Tapi Nabi SAW bila dimarah oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi dapat detect. Nabi dapat detect, ini orang bijak. Maknanya Nabi pun tak balas marah dengan marah. Jadi Nabi sebut apa? Aku tahu, dalam sebuah hadis sahih juga, Nabi sebut, aku tahu bila engkau redha pada aku dan bila engkau marah. Jadi Nabi tahu. Jadi Sayyidatina Aisyah tanya, macam mana pula engkau tahu wahai Nabi? Macam mana engkau tahu bila aku marah, bila aku tak marah? Jadi Nabi sebut, aku tahu bila mana cara engkau bercakap. Sebab Sayyidatina Aisyah pun, dia tidak menunjukkan marah dengan cara dia memaki, tapi pada cara bercakap berbeza sedikit, tapi boleh didetect oleh Nabi SAW. Dia sebut macam mana? Dia sebut wa rabbu Ibrahim. Nabi kata, bila mana aku tahu engkau tak marah pada aku, engkau akan sebut nama aku. La wa rabbi Muhammad. Demi Tuhan Muhammad. Tapi bila engkau marah, aku tahu engkau takkan sebut nama aku. Jadi Sayyidatina Aisyah pun sebut la wa rabbi Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Jadi di sana Nabi yang pertama kita dapat ekstrak, Sayyidatina Aisyah marah suami dia dengan cara hanya tidak menyebut nama. Jadi begitu juga Rasulullah SAW perasan, yang Sayyidatina Aisyah pun mengakui, betul lah Rasulullah. Maknanya kalau aku marah, aku takkan maknanya diam, aku tak jawab, aku takkan bergaduh. Kecuali bila aku marah tu hanya aku takkan sebut nama engkau. Begitu. Jadi Rasulullah pun boleh detect, Rasulullah pun boleh tahu keadaan macam mana cara menghadapi kepada marahnya isteri. Jadi sebenarnya dua-dua kena main peranan lah. Isteri pun kena tengok time suami dia
Tengah baran, jangan time tu dilawan. Betul. Yang suami pun tengok juga, kalau isteri tengah tu buat tak dengar je lah mula-mula dulu, nanti dia sejuk baru bincangkan. Jadi keadaan macam tu biasanya orang gopoh. Dalam rumah tangga terlalu gopoh, masing-masing nak letakkan kemenangan pada masing-masing. Habis lebuh, kurang bertenang. Kurang bertenang. Jadi bagi tempoh tenang dulu, kalau boleh lagi dulu. Betul. Lagi dulu, bising sangat ni, pergi keluar lepak dengan mamak. Kan? Betul. Kadang seorang perempuan ni makin kita bagi muka kan naik kepala pula kan. Keluar tinggal cakap perempuan tu. Bukan saya cakap tu ya. Jadi itu keadaan dia lah. Sebenarnya sebab marah dia adalah akibat daripada jealous lah. Ini akibat daripada jealous. Rasulullah SAW sendiri pun pernah marah kepada Sayyidatina Aisyah. Dibagi Sayyidatina Aisyah satu task untuk jaga kepada tawanan perang. Jaga tawanan perang. Tapi Sayyidatina Aisyah ni dia leka sampai tawanan perang ni lari. Jadi bila Nabi balik tengok mana tawanan perang tadi, minta maaf lah, terlalai daripada jaga. Jadi Rasulullah SAW keluar cari tawanan perang tadi, dan dikata pada Sayyidatina Aisyah, kamu ni kenapa? Kamu ni macam mana boleh jadi macam ni? Semoga Allah potong tangan kamu sebelah ataupun dua-dua. Ini Rasulullah marah sebab tidak tertunai task tadi, kerana kelalaian kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah pun keluar umumkan kehilangan tawanan tu. Kemudian sahabat-sahabat pun cari, bawa balik jumpa Nabi. Kemudian Nabi masuk balik rumah. Waktu tu dia tengok, baginda sallallahu alaihi wasallam tengok kepada Sayyidatina Aisyah, dia tengah terbalik-terbalikkan tangan begini. Tengok. Lepas tu Nabi masuk kata, dah kamu ni kenapa? Kamu ni kenapa ni? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tadi kan kau doakan kutukan ke atas aku. Kau kata nak sama ada tangan aku terpotong sebelah atau dua belah. Aku nak tengah tengoklah tangan mana satu yang kena potong ni. Jadi Rasulullah SAW sebutkan apa selepas itu. Rasulullah memanjatkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi sebut, Allahumma inni bashar. Ya Allah, aku ni manusia. Aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku ni marah juga macam manusia lain marah. Fa ayyuma mu'minun aw mu'minah da'autu alaihi faj'alhu lahu zakatan wa tahuran. Jadi ya Allah, aku ni sebagai manusia biasa, sifat manusia tu ada juga pada aku marah. Tengok macam mana Nabi cool down. Jadi siapa sahaja, kata Nabi, mukmin ataupun mukminah yang aku doakan kecelakaan ke atas dia, maka jadikanlah ia sebagai pembersih dan pencuci kepada dosa-dosa. Ini kalau dapat doa Nabi yang elok, memang bagus. Dapat doa dicelakakan pun, tapi orang beriman pun dia jadi sebagai pencuci kepada dosa. Ini specialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat ekstrak sini, walaupun Rasulullah marah, tapi cepat, kalau cepat marah pun cepat-cepat cool down. Jangan di drag lama-lama. Sebab kalau drag lama ni, itu yang jadi membarah. Sebab bila cemburu membarah, dia akan pergi kepada hasad, dan bila pergi kepada hasad ni bahayalah. Jadi cemburulah kepada perkara yang kekal. Kalau yang tak kekal tu buat penat lah. Mungkin kesimpulan Ustaz petang ni tentang tajuk kita, cemburu dan marah ni. Baik. Jadi kesimpulan lah, kita sebutkan tentang cemburu. Jadi cemburu ni manusia memang tidak lepas daripada bersifat cemburu, termasuklah lelaki dan juga perempuan. Cumanya kalau kita nak dimohon untuk hilangkan kepada perasaan cemburu tu, mungkin ada keadaan daripada kita yang lemah manusia ni, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kecemburuan yang ada pada kita tu, dia perkara hati, dan perkara hati ni lebih baik kita direct dengan Allah SWT. Kalau kita anggap, kita tahu bahawa ia satu kekurangan daripada kita, maka kita mohon kepada Allah SWT, yang mana kita tahu Allah sifatnya membolak-balikkan hati, muqallibal qulub. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau sifat cemburu aku ni tidak membawa faedah kepada agama, tolonglah hilangkan. Itu kita mohon sangat pada Allah Ta'ala. Kalau dengan sebab cemburu kita ni terhalang banyak faedah orang lain daripada agama, ya Allah, hilangkanlah perasaan cemburu itu. Sebab perasaan yang timbul daripada hati ni, perasaan-perasaan tak baik ini, memang ubat dia doa. Sebab saya ingat saya tutup dengan satu kisah yang berlaku kepada Sayyidatina Ummu Salamah.
isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bila mana suami beliau meninggal, ya, dia sebab terlalu cintakan suami dia, dia bagi tahu dia nak buat rosak ni meratap, ya, nak meratap kepada suami yang meninggal. Jadi ratapan ini dalam budaya jahiliah biasalah. Ya, jadi Rasulullah SAW waktu datang ziarah, ya, Rasulullah ajarkan ini tak boleh untuk meratap ni, tak boleh. Jadi Rasulullah ajarkan kepada satu doa. Okey. Ya, Rasulullah ajarkan doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya, saya ulang, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya, doa ini secara khususnya Nabi doakan untuk menenangkan hati. Rasulullah ajarkan doa itu, maksudnya adalah, ya Allah, berikanlah aku ganjaran di atas musibah yang menimpa aku dan gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Amin. Ya, jadi musibah itu menimpa kepada Sayyidatina Ummu Salamah, dan setelah itu beliau amalkan doa itu, ya, dan akhirnya memang ternyata setelah habis iddah dipinang oleh Nabi SAW. Memang yang ganti tu orang yang memang lebih baik, bukan lebih baik, paling baik. Saya. Ya, jadi bila dipinang oleh Rasulullah, Sayyidina Ummu Salamah tolak. Tolak. Katanya 3 sebab. Yang pertama adalah sebab aku dah tua. Yang kedua sebab aku banyak anak. Yang ketiga sebab aku kuat cemburu. Ya, aku kuat cemburu, aku takut nanti aku cemburu dengan isteri-isteri engkau, wahai Rasulullah. Ya, jadi Nabi jawab, adapun engkau dah tua, aku pun tua juga. Ya. Yang kedua itu adalah banyak anak kau, anak aku juga. Yang ketiga, bila dia sebut dia kuat cemburu, maka di sana adalah Nabi sebut, aku akan doakan untuk Allah angkat perasaan cemburu itu. Dan akhirnya adalah orang yang paling tidak cemburu adalah Sayyidatina Ummu Salamah, di mana banyak daripada giliran malam dia diserahkan kepada Sayyidatina Aisyah. Baik, itu dia kisah yang sangat baik. Doa insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Ini je masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan setia bersama dengan kami selepas ini.